Pemerintah Indonesia dan Malaysia mencapai kesepakatan untuk mengimplementasikan koridor perjalanan antar negara alias Travel Corridor Arrangement atau TCA. Kita sudah sepakat dibuat TCA yang secara bertahap kita buka satu persatu, kata Presiden Joko Widodo saat memberikan keterangan pers bersama Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu 10 November 2021. Ismail Yaakob dalam keterangannya mengatakan secara spesifik bahwa kerjasama antar kedua negara ini akan diimplementasikan melalui aturan TCA atau Vaccinated Travel Line (VTL). Sebagai permulaan, inisiatif koridor perjalanan ini akan menghubungkan Kuala Lumpur dan Jakarta melalui jalan udara, kata Yaakob. Yaakob mengatakan kedepannya kerjasama ini akan diperluas ke berbagai wilayah Indonesia dan Malaysia, terutama wilayah yang memiliki resiko penularan COVID-19 terendah. Ini akan memberikan keutamaan kepada mereka yang telah divaksin penuh. Bagi kategori pengembara untuk tujuan resmi, perniagaan, perubatan, dan kemanusiaan jelasnya. Meskipun demikian, kedua kepala negara tidak menjelaskan secara spesifik VTL yang dimaksud, apalagi sebelumnya kerjasama VTL sendiri diterapkan antara Malaysia dan Singapura. Melalui aturan tersebut, para pelancong yang sudah mendapatkan dosis vaksin penuh dapat melakukan perjalanan antara Bandara Changi, Singapura dan Kuala Lumpur tanpa harus menjalani masa karantina. Jadi, bagi warga negara Malaysia yang memasuki Singapura hanya perlu menunjukkan hasil PCR test negatif atau antigen dalam kurun waktu 2x24 jam sebelum keberangkatan dan melakukan PCR test kembali pada saat kedatangan. Adapun kebijakan ini akan berlaku pada tanggal 29 November mendatang. Nah, itu tadi my friend, cerita Ricky terbaru mengenai pertemuan Perdana Menteri Malaysia dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara Indonesia. Semoga hasil dari pertemuan ini juga akan sama halnya seperti Malaysia dan Singapura ya, sehingga buat orang Indonesia, WNI yang dari Malaysia ke Indonesia ataupun dari Indonesia ke Malaysia udah nggak perlu lagi karantina. Semoga aja, dan semoga aturan ini segera diberlakukan, karena saya yakin semua my friend cerita Ricky orang Indonesia yang ada di Malaysia sudah pada kangen sama Indonesia dan pengen mudik. Begitu juga dan orang Malaysia sudah pada kangen pengen liburan di Indonesia. Iya enggak? Iya dong. Oke, semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa di-share ke teman-teman kamu yang lain dan subscribe channel Cerita Ricky biar kamu semakin tahu. Malaysia dan Indonesia dapat melaksanakan satu koridor perjalanan antara kedua-dua negara melalui aturan Travel Corridor Arrangement ataupun TCA atau Vaccinated Travel Lane. Dan saya telah bersetuju dengan Bapak Presiden, menteri-menteri yang berkaitan akan melihat secara dengan lebih detail supaya kita boleh membuka sempadan negara, kita boleh buka border kita, dan mungkin perangkat awal ini kita mulakan dengan Kuala Lumpur, Jakarta, Kuala Lumpur dan juga Kuala Lumpur, Bali, Kuala Lumpur. Jadi insya-Allah jika dipercepatkan urusan untuk detailnya, kita bersetuju tadi supaya joint statement akan kita buat untuk kita mengumumkan pembukaan border antara Malaysia dengan Indonesia. Seterusnya adalah mengenai TKI ataupun tenaga kerja Indonesia di Malaysia. Saya memberi jaminan bahawa kebajikan tenaga kerja Indonesia di Malaysia akan kita jaga sebaik-baik mungkin, dan beberapa perubahan telah pun dilaksanakan di Malaysia. Sebagai contoh, dari segi perumahan,
iaitu kita telah pun membuat pindaan kepada Akta Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja 1990, Akta 446, yang mana pindaannya telah diluluskan di Parlimen supaya kita dapat memberikan perumahan yang selesa kepada setiap pekerja di negara kita, termasuk pekerja-pekerja daripada Indonesia. Seterusnya di bawah Kementerian Sumber Manusia ataupun kalau di sini Kementerian Tenaga Kerja Indonesia. Kementerian Sumber Manusia juga telah mewujudkan e-gaji dan juga portal khusus kepada seluruh pekerja di Malaysia, terutamanya yang melibatkan pekerja-pekerja dari luar Malaysia. Iaitu jika ada isu yang berkaitan dengan kelewatan membayar gaji ataupun segala isu yang berkaitan dengan pekerja-pekerja yang tidak berpuas hati dengan layanan yang diberikan oleh majikan mereka ataupun employer mereka, mereka boleh terus membuat aduan direct kepada Kementerian Sumber Manusia. Ini untuk memberikan perlindungan kepada pekerja-pekerja yang mungkin teraniaya dengan soal gaji dan lain-lain perkara yang selama ini tidak dapat mereka membuat aduan kepada sesiapa. Selain daripada itu, saya dan Bapa Presiden mengambil maklum tentang kemajuan proses bagi mengutamatkan MOU pengambilan dan perlindungan perkhidmatan domestik Indonesia di Malaysia antara Kementerian Sumber Manusia dan Kementerian Tenaga Kerja, dan saya telah pun memberikan jaminan kepada Bapa Presiden bahawa kita akan menyegerakan penandatanganan MOU di antara Kementerian Sumber Manusia dan Kementerian Tenaga Kerja di Indonesia. Selepas sewaktu pandemik COVID-19, ramai pekerja-pekerja daripada Indonesia yang telah pun tamat tempoh permit kerja mereka. Jadi kalau mengikut undang-undang immigration, mereka tidak boleh berada di negara kita. Tetapi kita telah pun membuat keputusan untuk program rekalibrasi, iaitu kita membuat proses amnesty ataupun proses pemutihan supaya mereka yang ingin terus bekerja walaupun sudah pun tamat permit kerja mereka diberikan sambungan tanpa perlu pulang ke Indonesia, dan kita memberikan kebebasan untuk mereka memilih sama ada untuk teruskan bekerja di Malaysia ataupun pulang ke Indonesia. Jadi ini dapat membantu pekerja-pekerja yang telah pun tamat permit kerja mereka. Kita juga berbincang mengenai pelaburan penting dan strategik bagi Malaysia dengan jumlah dua hala berjumlah 15.67 bilion pada tahun 2020, dan pada suku kedua tahun 2021 jumlah pelaburan di Indonesia adalah sebanyak 12.53 bilion dan pelaburan Indonesia di Malaysia adalah sebanyak 1.16 bilion. Dan saya pun memaklumkan kepada Bapa Presiden bahawa petang ini kita akan ada pertemuan antara persatuan ataupun business chambers Malaysia dan Indonesia, dan petang ini akan ada beberapa MOU, 5 MOU kalau saya tak silap, dengan jumlah pelaburan dari Malaysia ke Indonesia sebanyak 3.1 bilion ringgit lagi. Ya. Jadi saya percaya pelaburan Malaysia di Indonesia ini begitu besar, dan saya memohon kepada Bapa Presiden, oleh kerana Bapa Presiden dan pemerintah Indonesia sedang membangunkan Kalimantan yang memang bersempadan dengan Malaysia, iaitu Sabah dan Sarawak. Saya memohon supaya usahawan-usahawan Malaysia ataupun business
perniagaan, ahli perniagaan di Malaysia boleh terlibat sama di dalam pembangunan di Kalimantan. Sebagai sahabat serumpun, Malaysia dan Indonesia berkongsi banyak persamaan dalam pelbagai perkara termasuk adat, tradisi dan warisan kehidupan. Pada tahun 2020, kedua-dua negara telah membuat penyenaraian bersama bagi pantun secara multinational nomination ke UNESCO. Dan persetujuan saya berdua dengan Bapak Presiden supaya kita mengenal pasti mana-mana kebudayaan yang boleh kita masukkan ke dalam senarai bersama.